Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Qatadah dengan isnad yang tersebut sebelum ini, sama makna hadisnya dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Perawinya berkata, Nabi SAW bersembahyang 8 rakaat, di mana beliau tidak duduk pada 8 rakaat itu kecuali pada rakaat yang ke-8-nya. Dalam 8 rakaat itu dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8-nya. Dia duduk berzikir kepada Allah, kemudian berdoa, kemudian memberi salam, memberi satu salam yang memperdengarkan kepada kami. Kemudian beliau bersembahyang 2 rakaat sambil duduk setelah memberi salam tadi. Kemudian dia bersembahyang pula 1 rakaat. Itulah 11 rakaat, wahai anakku. Setelah Rasulullah SAW berumur tua dan sudah berisi sedikit tubuhnya, au tara bi sab'in, beliau berwitir dengan mengerjakan 7 rakaat dan bersembahyang 2 rakaat sambil duduk selepas memberi salam pada yang sebelumnya. Bimaknahu, dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini, hingga sampai kepada lafaz musyafahah. Setakat itu saja. Adapun yang selepas itu tidak ada. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan supaya tadi juga perawi berkata, yusallimu tasliman, Nabi SAW memberi salam sehingga memperdengarkan kepada kami, yakni suaranya memberi salam itu, seperti mana kata Yahya bin Sa'id. Dalam riwayat satu lagi seperti itu juga, cuma dia kata yusallimu taslimatan. Tadi tasliman, ini taslimatan, maknanya dia memberi satu salam, yang mana dia memperdengarkan suaranya kepada kami. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zurarah bin Awfa bahawa Aisyah pernah ditanya tentang sembahyang Rasulullah SAW pada waktu tengah malam. Aisyah menceritakan, katanya Nabi SAW bersembahyang Isya dengan berjemaah, kemudian pulang kepada ahli keluarganya. Pada ketika itu dia bersembahyang 4 rakaat, kemudian pergi ke tilamnya, yakni untuk tidur. Dia tidur dalam keadaan air sembahyangnya tertutup dekat kepalanya, bertudung ataupun tertutup dekat kepalanya, dan berus giginya juga terletak di situ. Sehinggalah Allah membangkitkannya, menyedarkannya pada waktu yang dikehendaki Allah menyedarkannya ataupun membangkitnya pada waktu malam itu. Fayatasawwaku, Nabi SAW bila bangun dia akan berus gigi dan mengambil wudhu dengan sempurna. Kemudian berdiri pula, pergi ke tempat sembahyangnya. Musalla itu mana tempat sembahyangnya. Pada ketika itu beliau bersembahyang 8 rakaat, di mana pada ke-8 rakaat itu beliau membaca Ummul Kitab, yakni Fatihah, dan satu surah daripada Al-Quran, wa ma sya Allah, dan apa-apa lagi yang dikehendaki Allah beliau membacanya. Beliau tidak duduk pada mana-mana rakaat itu, sehinggalah pada rakaat yang ke-8-nya barulah duduk. Tetapi tidak, dia memberi salam lagi pada rakaat yang ke-8 itu. Beliau bangun, membaca pula pada rakaat yang ke-9, kemudian duduk lalu berdoa dengan apa yang dikehendaki Allah, supaya dia berdoa kepadanya. Dia meminta dengan Allah dan menyatakan kesukaannya kepada Allah, dan memberi satu salam yang kuat, hampir-hampir menyedarkan ahli keluarganya kerana kuatnya salam itu. Kemudian Nabi SAW bersembahyang lagi sambil duduk dengan membaca Ummul Kitab. Wa yarka'u, beliau rukuk wa huwa qa'idun, dalam keadaan duduk.
Kemudian membaca pula pada rakaat yang kedua, lalu rukuk dan sujud dalam keadaan duduk juga. Kemudian dalam keadaan duduk itu beliau berdoa apa yang dikehendaki Allah supaya beliau berdoa, kemudian memberi salam dan bangun dari situ. Begitulah terus menerus sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah beliau badana ataupun baduna boleh bilang, sehingga beliau berisi tubuhnya, berisi sedikit tubuhnya. Maka beliau kurangkan sembahyang itu 2 rakaat, dari 9 menjadi 6 dan 7, di samping 2 rakaatnya yang dikerjakan sebelum itu dalam keadaan duduk sampai baginda wafat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bahz bin Hakim, beliau menyebutkan hadis ini dengan isnadnya, qala, beliau berkata, Nabi SAW bersembahyang Isya, kemudian pergi ke tempat tidurnya, kepada tilamnya, tetapi dia tidak menyebutkan 4 rakaat yang sebelum itu. Wasaqal hadis, dan beliau mengemukakan hadis terusnya. Di dalam riwayat itu disebutkan Nabi SAW bersembahyang 8 rakaat, di mana beliau menyamakan pada 8 rakaat itu dari segi bacaan, rukuk dan sujudnya. Dan beliau tidak duduk pada mana-mana rakaat daripadanya kecuali pada rakaat yang ke-8. Kerana pada rakaat itu beliau duduk, kemudian bangun pula dengan tidak memberi salam pada rakaat yang ke-8 itu. Bersembahyang lagi 1 rakaat untuk mewitirkan, mengganjilkan sembahyang beliau dengannya, dengan 1 rakaat itu. Thumma yusallimu, kemudian memberi 1 salam dengan meninggikan suaranya sehingga menyedarkan kami. Thumma saqa ma'nahu, kemudian perawi dalam riwayat ini mengemukakan hadis seterusnya yang mana maknanya sama dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin bahawa beliau ditanya tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dalam bersembahyang Isya dengan orang ramai, kemudian pulang kepada ahli keluarganya, pulang kepada isterinya. Fayusalli arba'an, pada ketika itu beliau bersembahyang 4 rakaat, kemudian pergi ke tilamnya, ini ke tempat tidurnya. Kemudian perawi mengemukakan hadis dengan panjang lebar, tetapi dia tidak ada menyebutkan. Beliau menyamakan dalam rakaat-rakaat itu pada bacaannya, rukuknya dan sujudnya. Itu tidak ada dalam riwayat ini. Dan tidak ada juga disebutkan pada memberi salam itu sehingga menyedarkan kami. Sehingga menyedarkan kami itu tak ada disebut dalam riwayat ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sa'ad bin Hisham daripada Aisyah hadis ini. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Hammad ini tidaklah sempurna seperti hadis perawi yang tersebut sebelum ini. Perawi-perawi yang tersebut sebelum ini, yang mana mereka juga meriwayatkan daripada Bahz, yaitu siapa? Yaitu Yazid bin Harun, Ibnu Abi Adi dan Marwan bin Muawiyah, yang mana semua mereka itu mengambil daripada Bahz. Hammad bin Salamah ini pun ambil juga daripada Bahz bin Hakim, tapi hadis dia ni tidaklah sempurna seperti hadis yang mereka yang tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam 13 rakaat. Beliau berwitir dengan 9 rakaat atau lebih kurang begitu kata Aisyah. Beliau bersembahyang 2 rakaat dalam keadaan duduk dan 2 rakaat fajar di antara azan dan iqamah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 9 rakaat. Kemudian beliau berwitir dengan 7 rakaat dan bersembahyang pula 2 rakaat selepas itu, mana dalam keadaan duduk, yakni selepas witir tadi,
yaqra'u fihima, di mana beliau membaca dalam 2 rakaat tu, baca seperti dalam sembahyang yang lain jugalah, baca Ummul Kitab dan surah seperti dalam sembahyang yang lain. Bila dia nak rokok, dia akan bangun lalu rokok dan sujud. Abu Dawud berkata, kedua-dua hadis ini telah diriwayatkan oleh Khalid bin Abdullah Al-Wasiti, sama betul-betul dari segi lafaz dan maknanya dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Qala fihi, perawinya menyebutkan di dalam riwayat ini, kata Alqamah bin Waqqas, wahai ibuku, wahai mak, dia kata kepada Aisyah, bagaimana Nabi SAW selalunya bersembahyang 2 rakaat. Yang ni selepas semua tu 2 rakaat tu dia sembahyang lagu mana. Fa dzakara ma'nahu, selepas itu perawi menyebutkan makna hadis. Yang ni makna hadis yang tersebut sebelum ni lah. Serupa itulah makna dia. Lafaznya tidak sama. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sa'ad bin Hisham, katanya, saya pergi ke Madinah, saya bertemu dengan Aisyah. Saya kata kepadanya, ceritalah kepada saya tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang Isyak dengan orang ramai, kemudian pergi ke tempat tidurnya, lalu tidur. Bila tiba waktu tengah malam, beliau bangun untuk menunaikan hajatnya, kemudian pergi kepada air sembahyangnya, lalu berwudu, kemudian masuk ke masjid bersembahyang, lalu bersembahyang 8 rakaat. Yukhayyalu ilayya, saya berasa dia menyamakan dalam beberapa rakaat yang dikerjakannya itu dari segi bacaan, rukuk dan sujud, kemudian berwitir dengan 1 rakaat. Kemudian Nabi SAW bersembahyang pula 2 rakaat dalam keadaan duduk, ataupun sambil duduk. Kemudian Nabi SAW berbaring, meletakkan lambungnya, yang ini berbaring. Kadang-kadang Bilal datang, dia memberitahu kepada Nabi SAW tentang sembahyang. Thumma yaghfa, kemudian Nabi SAW lena, tidur. Wa rubbama syakaktu, kadang-kadang saya ragu, saya syak, adakah Nabi SAW telah terlena tadi ataupun tidak, dia tidur atau tidak. Hatta yu'dhinahu bis salah, terus Bilal datang memberitahu kepada Nabi SAW tentang sembahyang. Itulah sembahyang Rasulullah SAW sehingga beliau tua ataupun berisi sedikit tubuhnya. Aisyah menyebutkan tentang bagaimana berisi tubuh Nabi SAW itu, Masya Allah. Apa yang diceritakannya? Aisyah menceritakan lebih kurang lah tentang bagaimanakah bentuk berisi Nabi SAW itu. Wasaqal hadis, dan perawi mengemukakan hadis seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa beliau tidur di rumah Nabi SAW. Beliau melihat Nabi SAW bangun pada waktu malam, lalu berus gigi dan berwudu, kemudian membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard, sehingga habis surah itu dibacanya. Kemudian dia bangun bersembahyang 2 rakaat. Lama 2 rakaat itu dikerjakannya, dilakukannya dengan lama, berdirinya, rukuknya dan sujudnya. Kemudian Nabi SAW selesai bersembahyang, dia pun tidur sehingga berdengkur. Dilakukannya 3 kali begitu, 6 rakaat. Kullu dzalika, pada setiap kali dia bangun itu, dia akan berus gigi dan berwudu, kemudian membaca ayat-ayat ini, ayat-ayat tadilah. Kemudian dia berwitir. Qala Uthman perawi ni, Uthman bin Abi Syaibah berkata 3 rakaat, berwitir dengan mengerjakan 3 rakaat. Selepas itu muadzin datang kepadanya
dia pun keluar untuk bersembahyang. Ibnu Isa, yakni Muhammad bin Isa berkata, kemudian dia berwitir. Lepas itu Bilal datang. Bilal memberitahu kepadanya tentang sembahyang ketika mana telah nyata betul waktu fajar itu. Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat subuh, kemudian keluar 2 rakaat sunat subuh maksud sini, kemudian keluar untuk pergi bersembahyang berjemaah. Thumma ittafaqa, kemudian kedua-dua perawi itu, yakni Uthman bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Isa bersepakat. Lepas pada itu sepakat. Nabi SAW mengucapkan doa ini. Dari segi doa ni serupa kedua-dua perawi itu. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, letakkanlah di dalam hatiku cahaya. Waj'al fi lisani nura, letakkanlah pada lidahku cahaya. Dan letakkanlah pada pendengaranku cahaya. Letakkanlah pada penglihatanku cahaya. Letakkanlah di belakangku cahaya, di hadapanku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Ya Allah, perbesarkanlah cahaya untukku. Lepas tu riwayat satu lagi seperti juga daripada Ibnu Abbas dengan sanad yang lain. Seperti juga. Cuma di dalam riwayat ini dia tak ada sebut Allahumma wa a'zim li nura. Cuma dia ada sebut wa a'zim li nura, gitu saja. Tak ada Allahumma, tak ada. Kemudian dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Fadl bin Abbas, dia kata, aku bermalam pada suatu malam di rumah Nabi SAW untuk melihat bagaimana beliau bersembahyang. Beliau bangun, berwudu dan bersembahyang 2 rakaat. Berdirinya seperti rukuknya, rukuknya seperti sujudnya dari segi lama masa. Kemudian tidur, kemudian bangun pula, berwudu dan berus gigi, kemudian membaca 5 ayat daripada surah Ali Imran yang terakhir itu, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, dan seterusnya. Sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan bumi dan pada silih berganti siang dan malam itu ada tanda-tanda yang besar bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Falam yazal yaf'alu hadha, terus Nabi SAW atau sentiasalah Nabi SAW melakukan begini sehingga beliau bersembahyang 10 rakaat. Kemudian bangun pula bersembahyang 1 rakaat untuk beliau berwitir dengannya. Wa nadal munadi 'inda dhalik, pada ketika itu muadzin melaungkan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selepas selesai muadzin melaungkan azannya bangun. Beliau bersembahyang 2 rakaat yang ringkas pula selepas itu. Kemudian duduk sehinggalah beliau bersembahyang subuh. Abu Daud berkata, riwayat Ibnu Bashar sebahagiannya tidak nyata kepada saya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, aku pernah bermalam di rumah makcikku Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang selepas itu, setelah lewat malam. Dia bertanya, adakah budak ini sudah sembahyang? Mereka, orang-orang di dalam rumah itu menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbaring, sehingga apabila berlalu waktu malam, beberapa ketika, masya Allah itu, beberapa ketika dari waktu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, berwudu, kemudian bersembahyang 7 atau 5 untuk berwitir dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi salam kecuali pada rakaat yang terakhir daripadanya. Dengan sanadnya itu pun riwayat daripada Ibnu Abbas juga, katanya, aku bermalam di rumah makcikku, makcik sebelah ibu, khalati, Maimunah bintil Harith. Nabi SAW setelah bersembahyang Isya datang, lalu beliau bersembahyang 4 rakaat, kemudian tidur, kemudian bangun bersembahyang pula. Aku berdiri di sebelah kirinya, dia memusingkan aku dan
meletakkan aku, mendirikan aku di sebelah kanannya, memperdirikan aku di sebelah kanannya. Baginda pun bersembahyang 5 rakaat, kemudian tidur pula sehingga aku mendengar dengkurnya ataupun khatitahu, itu pun sama maknanya, dengkur. Thumma qama, kemudian bangun pula bersembahyang 2 rakaat, kemudian keluar, lalu pada kali itu dia keluar untuk bersembahyang subuh. Riwayat satu lagi ni sepatu juga, kisah ni juga. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, dia bersembahyang 2 rakaat sehingga selesai 8 rakaat. Kemudian beliau berwitir dengan mengerjakan 5 rakaat. Tidak beliau duduk pada 5 rakaat itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 13 rakaat dengan 2 rakaatnya sebelum subuh itu. Beliau bersembahyang 6 rakaat dengan mengerjakan 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dan berwitir dengan 5 rakaat. Beliau tidak duduk pada 5 rakaat itu kecuali pada rakaat yang terakhirnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah lagi, bahawa beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, ini Urwah, bahawa Nabi SAW bersembahyang pada waktu malam 13 rakaat sekali ataupun bersama dengan 2 rakaat subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah lagi, bahawa Rasulullah SAW bersembahyang Isya, kemudian bersembahyang 8 rakaat sambil berdiri dan 2 rakaat di antara 2 azan, yakni azan subuh dan iqamatnya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kedua-dua rakaat ini. Ini 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunat subuh. Ja'far bin Musafir berkata dalam hadisnya, wa raka'atain, dan 2 rakaat sambil duduk di antara 2 azan, yakni di antara azan dan iqamat. Perawi ini, yakni Ja'far bin Musafir ini, dia menambahkan sambil duduk itu, sambil duduk. Dia ada tambah dalam riwayatnya. Kita berhenti sekat tu oleh kerana panjang sangat bab ni. Berhenti sekat tu dulu. Hak kita mula-mula baca saat ni, malam ni, ada kena mengena dengan riwayat sebelum ini. Ada kena mengena dengan riwayat sebelum ini. Iaitu riwayat Hafs bin Umar qala haddathana Hammam qala haddathana Qatadah an Zurarah bin Awfa an Sa'd bin Hisham. Hak sebelum pada ni, satu riwayat sebelum pada ni. Maknanya dia nak cerita ni, hak malam ni, sanad bawah dia beza, di atas dia tu serupa. Sampai sekat Qatadah, atas lagi tu serupa lah. Ini Qatadah ambil daripada Zurarah bin Awfa, dia ambil daripada Sa'd bin Hisham. Serupa tu lah sanad. Hak bawah tu saja beza. Sini Imam Abu Daud ambil daripada Muhammad bin Bashar, dia ambil daripada Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id ambil daripada Sa'id bin Abi Arubah, Sa'id bin Abi Arubah ambil daripada Qatadah. Qatadah sebelum pada ni, dan riwayat sebelum pada ni pun ada juga Qatadah. Dia kata bi isnadihi, dengan sanadnya. Sanad siapa? Sanad Qatadah. Yang ni hak datah tu serupa dengan hak sebelum pada ni. Sanad Qatadah tu lah. Nahwahu tu merujuk kepada isi dia. Isi dia. Yang ni matan hadis itu. Matan hadis itu tidak serupa lafaznya dengan hak sebelum pada ni, tetapi makna dia saja serupa. Itu makna nahwah. Kalau serupa lafaz dia kata mithlahu. Itu kaedah dia. Nahwahu ni maknanya dari segi makna serupa dengan hak sebelum pada ni, tapi lafaz dia tidak serupa. Lafaz dia tidak serupa. Banyaklah hak lagu tu kan. Kita kata dia tidur dah, dia beradu dah. Misalnya kita kata beradu. Dia bangun dah. Waktu kata dia bangkit dah. Bangkit. Makna sama, lafaz tidak sama. Lagu tu lah.
Misalnya. Itu atas satu patah perkataan saja. Ada kalanya banyak. Banyak beza-beza tu banyak. Dan kita nak tahu hak ni, kita kena tengok banyak hadis. Cuma Imam Abu Daud hanya isyarat saja sini. Dia royak makna dia tidak sama. Jadi riwayat hak dia royak tidak sama, lafaz dia tu makna dia sama, hak sepenuhnya lagu mana? Dia tak royak sini. Tapi dia tahu, dia hanya mengisyaratkan kepada kita. Tu cara ulama-ulama hadis ni gitu. Nak tahu tu kita kena tengok kitab lain. Kita kena tengok kitab lain pula. Apabila kita tengok, kita akan cuba, kita akan tahulah betul lah hak dia royak ni. Memang makna dia sama, lafaz dia tidak sama. Kalau hak riwayat daripada hak ni, sanad lagu ni, makna dia saja sama dengan riwayat sebelum pada ni, lafaz dia tidak sama. Gitu. Dia hanya isyarat saja. Nahwahu, itu makna bi isnadihi, dengan sanadnya itu merujuk kepada sanad. Yang ni Qatadah. Mana mu tengok hak sebelum pada ni sanad lagu mana? Atas pada Qatadah tu lagu mana? Lagu tu lah hak ni pun. Jadi bawah pada Qatadah tu saja beza. Nahwahu merujuk kepada matannya, isi hadis. Tu benda. Hak tu kena ingat. Kadang-kadang orang yang tidak mengaji molek, dia tak tahu benda tu. Beza. Nahwahu dengan mithlahu, dia tak tahu. Dia kata Nabi SAW bersemayam 8 rakaat. Dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Pada rakaat yang ke-8 itu dia duduk zikir dalam keadaan semayang, doa, lepas tu beri salam. Salam tu agak derahlah, dia memperdengarkan kepada kami. Jadi dengar, salam tu dengar, kami dengar. Kami dengar. Jadi hak ni Aisyah cerita ni. Lepas pada tu dia semayang pula 2 rakaat sambil duduk. Lepas 8 rakaat saat ni, rakaat yang ke-8 semayang, baru duduk. Lepas selesai tu dia semayang pula 2 rakaat dalam keadaan duduk. Selepas dia beri salam, 8 rakaat tadi duduk, beri salam. Lepas pada tu dia semayang pula 2 rakaat sambil duduk. Lepas pada tu dia semayang pula 1 rakaat. Itulah 11 rakaat. Itulah 11 rakaat. Wahai anakku, Aisyah kata gitu. Bila Nabi SAW ni tua, asanna, mana tua, wa akhadhal lahmu, dan berisi. Nabi SAW dia tidak gemuk, tidak jadi gemuk benar bila dia tua, tidak. Tapi berisi sikit daripada masa dia muda. Dia berwitir dengan 7 rakaat dan bersemayam 2 rakaat sambil duduk selepas dia beri salam. Bimaknahu, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum pada ni, tapi berarti setakat musyafahah. Sebelum pada ni kan kata dia hatta usyafihah. Jadi Ibnu Abbas kata, kalau aku ni bercakap dengan Aisyah, tentu aku pergi jumpa dengan dia untuk aku dapat hadis ni secara berdepan dengan dia. Sekat tu berarti hatta usyafihaha bihi musyafahatan. Sekat tu qala qultu law alimtu annaka la tukallimuha ma haddathtuka. Ini tak ada ni akhir dalam riwayat ni, tak ada. Sekat tu je. Dia nak ayat dalam riwayat baru ni kita baca malam ni, sekat musyafahah tu. Selepas pada tu tak ada sebut. Apa faedah ni ayat benar-benar lagu ni? Faedahnya banyak. Salah satunya nak cerita, Imam Abu Daud ni dia ambil daripada tok guru yang berbeza. Dia ingat molek daripada tok guru ni betis kat ni. Hak ni tak ada, selepas ni tak ada. Daripada tok guru ni ada lagi selepas pada tu, selepas tu ada lagi. Dia ingat molek. Bukan setakat dia catat dalam catatan dia saja, dalam ingatan dia bila dia cerita hadis tu, ada kalanya tak ada kitab depan pun, dia royak molek, dia ingat molek. Gitu. Nak royak apa maknanya? Ini amanah. Seorang yang amanah dalam menyampaikan hadis. Kalau hak ni beza lafaz dia royak nahwahu. Memang makna dia sama, tapi lafaz dia tidak sama, dia royak. Itu amanah dia. Tidak kata 100% serupa dari segi makna dan lafaz dia, tidak lagu tu. Cuma dari segi makna dia saja semua, dia royak. Dan dia tahu mana beza dia, riwayat dia tu, hak ni dengan hak tu.
Maknanya pengarang ni adalah seorang yang dhabit, orang panggil dhabit, bukan sekadar orang yang seorang yang adil saja, orang yang juru baik saja. Tak, seorang yang ingat molek, kemah. Kalau dia catik molek, kalau dia hafal molek, sehingga dia boleh beza sanad ni lagu, sanad ni lagu. Itu faedah dia. Soal salah atau tidak salah itu soal lain. Ulama hadis dia amai macam ni hadis ni dia tak waham, ni ada waham sini. Imam Abu Daud tahu, tapi dia terima daripada guru dia lagu tu, dia royak lagu tu. Hak saya dengar daripada ni sanad ni gini. Gini. Padahal hak ni ada waham. Dalam riwayat sebelum pada ni, hak Imam Abu Daud kata serupa dengan makna hak riwayat sebelum pada ni. Riwayat sebelum pada ni Hammam, Hammam ambil daripada Qatadah. Cuba kita perhati. Imam Abu Daud ambil daripada Hafs bin Umar. Hafs bin Umar ambil daripada Hammam. Hammam itu ambil daripada Qatadah. Dalam riwayat hak baru ni, Imam Abu Daud ambil daripada Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ambil daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ambil daripada Sa'id. Sa'id tu ambil daripada Qatadah. Yang ambil daripada Qatadah Sa'id dalam riwayat ni. Yang ambil daripada Qatadah dalam riwayat sebelum ni Hammam. Riwayat sebelum daripada ni lebih tinggi sanadnya. Sebab apa? Daripada Abu Daud sampai kepada Qatadah itu hanya 2 perawi saja. Sedangkan di sini 3. Tu. Tak apalah tu. Hammam dalam riwayat dia sebelum pada ni, dan kalau kita tengok riwayat ni hak lain-lain lagi, tidak serupa hak saat ni. Dalam hadis yang lalu dia kata Nabi SAW duduk pada rakaat yang ke-8 dan dia tidak memberi salam. Hak dulu duduk pada rakaat yang ke-8 dia tidak beri salam. Dalam rakaat ni, dalam ni hadis ni, riwayat ni, rakaat yang ke-8 tu dia duduk, lepas pada tu dia beri salam. Rakaat yang ke-8 tu dia beri salam. Dalam riwayat sebelum pada ni, rakaat yang ke-8 tu tak beri salam. Dia duduk tu ada lah. Lepas tu bangun. Naik pula pada rakaat yang ke-9, lepas tu turun pula, duduk pula, barulah beri salam pada rakaat yang ke-9. Hak ni riwayat ni, rakaat yang ke-8 tu duduk. Lepas tu duduk tu beri salam. Beri salam. Lepas tu bangun pula semaya 2 rakaat pula. Gitu. Suku pula takbir, suku pula lah. Beza tu, beza. Sa'id telah bercanggah. Riwayat tak serupa dengan Hammam dalam menyebutkan salam pada rakaat yang ke-8. Di mana riwayat Hammam tak ada sebut beri salam. Di dalam riwayat ni ada sebut beri salam. Hak jelasnya riwayat ini telah berlaku waham dari segi takdim dan takhirnya. Isi dia tu ada hak sepatutnya duduk kemudian jadi duduk dulu, hak duduk dulu jadi duduk kemudian. Jadi begitu berlaku. Dan dia menyebutkan rakaat witir selepas daripada 2 rakaat. Hak dia sembahyang selepas daripada semua tu dia sembahyang sambil duduk. Witir tu selepas daripada 2 rakaat. Hak dia sembahyang selepas daripada hak dia duduk tu. Lepas tu dia sembahyang 2 rakaat dalam keadaan duduk selepas dia beri salam tadi. Hak tadi 8 rakaat tu beri salam dah. Lepas tu sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Lepas pada tu dia bersembahyang pula serakaat. Maknanya witir tu selepas daripada 2 rakaat hak duduk tu. Dalam riwayat sana tidak gitu. Dalam riwayat sebelum ni dan dalam riwayat-riwayat yang lain tidak gitu. Hak sepatutnya dia menyebutkan hak witir tu selepas rakaat yang ke-8. Dia tambah yang ke-9 tu jadi witir lah. Pada rakaat yang ke-9 tu dia beri salam. Itulah witir. Itulah witir. Lepas pada tu dia sembahyang 2 rakaat tu sambil duduk selepas dia buat hak witir. Selepas dia buat hak witir. Ada pun riwayat saat ni tidak gitu.
Dia sembahyang witir tu selepas 2 rakaat duduk. Tengok, tukar. Lepas tu dia sebut salam selepas daripada yang ke-9. Gitu. Hadis ini juga ada di dalam Nasa'i pun ada. Dalam Mujtaba dia ada sebut riwayat ini. Semua tak serupa berlaku. Tak serupa dengan hak banyak-banyak. Kalau riwayat ni sanad ni lagu ni lah, tak serupa dengan hak banyak-banyak. Misalnya sini Imam Nasa'i selepas mengemukakan hadis ni, di akhir dia, sebab Imam Nasa'i ni dia keutamaan dia dalam kitab dia tu, dia raya illat, masalah ataupun penyakit hak tak kena yang ada di dalam hadis tu. Mana tak kena? Tak kena dalam sanad ke ataupun tak kena dalam matan hadis ke, itu kerja dia. Imam Nasa'i dia raya illat hadis itu. Misalnya sini, selepas daripada dia kemukakan hadis ni, dia kata di akhir, qala Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman berkata, Abu Abdurrahman tu dia lah Imam Nasa'i. Beginilah kata dia dalam kitab saya ni, ginilah kata dia. Sajalah dia mari ginilah. Saya pun tidak dapat pastikan siapa dia hak salah tentang kedudukan witir Nabi SAW tu. Jadi salah lagu ni dalam riwayat ni tu, saya tidak pasti siapa yang salah. Itu kata dia. Intaha, habis kat tu je. Imam Nasa'i pun kadang-kadang dia main rengkah ya, dia tidak aja. Salah ada, tapi saya tidak dapat pastikan siapa yang salah. Perawi itulah, perawi hak mana pun berapa orang saat ni, siapa dia hak salah, saya tidak dapat pastikan. Tetapi Syekh Khalil Ahmad dia kata, jelasnya kalau kita perhati tengok, kata dia salah ni, yang tersalahnya dalam riwayat ini ialah Muhammad bin Bashar, yang terkenal dengan Bundar. Bundar, dia tu yang tersalah. Inilah tuk guru kepada Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ambil daripada Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ambil daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ambil daripada Sa'id, lepas tu daripada Qatadah. Kesilapan ni bukan kesilapan Qatadah. Kalau kesilapan Qatadah semua tepat, silap berlaku, lagu ni berlaku. Ni hak sebelum pada ni ambil daripada Qatadah juga lagu lain. Hak kebanyakannya ramai-ramai orang ambil daripada Qatadahnya lagu lain, tidak lagu ni. Nak kata Sa'id bin Abi Arubah, dak. Cek dah tengok tidak. Nak kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ini orang besar ni. Besar benar ni Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni. Tidak calang-calang orang. Cermat benar. Barulah dia boleh kritik orang. Dia tu sendiri cermat. Dia ni memang kritik. Kalau kritik dia tu paroklah kena. Dia dak. Jadi dalam ramai-ramai ni siapa? Muhammad bin Bashar. Apa dalil dia? Ya marilah. Sini panjang ni. Apa sebab kita kata Muhammad bin Bashar yang tersalah dalam meriwayatkan hadis ini? Tapi Muhammad bin Bashar tu bukan orang tak molek juga. Orang kuat juga. Orang kuat pun dia ada juga tersalah kadang-kadang. Hafiz pun dia tersalah. Usahkah hafiz hadis? Yang berapa puluh ribu, ratus ribu tu hadis tu. Hak Quran pun salah juga. Hafiz Quran punya ada juga ketika salah. Gitu. Mana boleh tersalah. Cuma kita nak tahu lagu mana. Hak ni tersalah, hak ni tidak tersalah. Hak ni dia kena ulama hadis. Dialah tahu. Hadis ini tidak mahfuz, dia kata. Bila kita tengok di sini tak kena ni, tidak mahfuz. Sanad dia sahih. Sahih tu. Tapi dhaif. Apa sebab? Isi dia tidak sahih. Sanad dia sahih. Lagu ni orang panggil hadis syadz. Dhaif lah. Ada sudut lemah dia. Bukan sanad dia. Sanad dia molek. Sanad dia tak apa. Gitu. Kita boleh tahu hak ni tak betul. Orang tak pakarlah ni. Ada dalam kitab untuk buat perbandingan. Orang pakar? Tak pakar. Pasal apa tak pakar? Sebab dia reti.
Dia mengaji molek, dia pakai hak lain. Ni hak ni kemah-kemah ni. Takkan kadang hak ni susah, kita nak tinggal hak lain banyak-banyak lagi. Gitu. Itu kaedah dia. Jadi susah kalah lah juga. Susah kalah juga. Tak apalah. Lepas tu dia mari pula beberapa riwayat Nabi SAW beri salam, nak ayat lafaz beza sikit je, dia ayat. Itu cermak dia. Ni dia kata yusallimu tasliman yusmi'una. Dalam riwayat asal lagi yusallimu taslimatan yusmi'una. Waktu tasliman, ini taslimatan. Apa beza? Jangan. Ada beza. Ada beza. Kalau dari segi bahasa Arab, kalau yusallimu tasliman, tidak semesti satu salam. Dia memberi salam yang memperdengarkan kepada kami. Gitu terjemahan dia. Kalau kita kata dia memberi yusallimu taslimatan, satu salam yang memperdengarkan kepada kami. Hak yang pertama tu dia memberi salam. Boleh jadi salam tu dua, Assalamualaikum, derah juga. Salam yang kedua tu pun derah juga. Boleh jadi gitu. Tapi kalau taslimatan, mana hak mula-mula tu lah kira derah, Assalamualaikum, derah. Hak yang kedua tu tidak derah. Ada beza tu. Ada beza. Itulah. Hak lain-lain tu serupa dengan sebelum pada ni. Lepas tu riwayat daripada Aisyah ditanya tentang sembahyang Rasulullah tengah malam lagu mana. Dia kata Rasulullah SAW sembahyang Isya jemaah. Lepas tu dia balik kepada isterinya, ahlihi, isteri. Sembahyang pula 4 rakaat situ. Lepas pada tu dia pergi tidur. Pergi kepada tilamnya, firashihi, tilamnya. Firash itu dengan makna tilam. Maknanya Nabi SAW ni tidur ada lembek. Bukan kata tidur atas tanah saja. Dah kita kata zuhur, tidur atas tikar saja. Dah. Dia tidur atas lembek. Dia ada lembek. Dan dia tidur. Tidur tu dalam keadaan dekat kepala dia ada air yang dia cadai untuk buat ambil air sembahyang. Air tu bertudung molek dekat kepala dia. Dekat tu juga ada buah gigi dia terletak situ. Situ. Gitulah cara dia, kebiasaan dia. Lepas pada tu dia akan bangunlah pada waktu yang Allah menyedarkan dia. Tak tahu ketika lah, tak tetaplah kadang masa ni dia akan bangun. Bila dia bangun tengah malam tu dia akan buah gigi. Tu amalan dia. Dan ambil air sembahyang dengan sempurna. Ambil air sembahyang dengan sempurna. Ambil air sembahyang dengan sempurna tu lagu mana? Kita kata dengan basuh. Kalau basuh 3 kali, 3 kali. Basuh 3 kali, 3 kali. Kalau patut gosok, gosok. Itu maknanya isbarul wudu. Kemudian dia pergi kat musalla dia, tempat sembahyang. Maknanya dalam rumah dia tu dia ada tempat dia sembahyang. Tempat dia sembahyang. Di situ dia sembahyang 8 rakaat. 8 rakaat. Dalam sembahyang tu dia baca Ummul Kitab, Fatihah. Dan baca satu surah. Dan apa-apa yang dikehendaki Allah. Baca satu surah, wa ma syaa Allah. Wa ma syaa Allah, dan apa-apa yang dikehendaki Allah. Boleh jadi apa-apa yang dikehendaki Allah tu berupa Quran juga. Satu surah dia baca, lepas tu dia baca lagi lain-lain, ayat-ayat lain lagi. Boleh jadi. Boleh jadi juga wa ma syaa Allah tu mana sesuatu yang lain. Ya dia baca. Gapo dia sesuatu yang lain berupa doa. Di celah-celah sembahyang tu baca tadi ada ayat-ayat yang menceritakan tentang azab neraka. Dia minta perlindungan di situ. Itu masya-Allah. Misalnya kalau baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Misalnya itu masya-Allah. Dan lain-lain lagi lah yang seumpama itu. Hak tu ada. Dia baca.
Lepas tu dia baca Qaha ke dah. Kalau Qaha nak tahu lagu mana? Baca apa-apa lagi tu mestilah derah. Maknanya baca derah. Baca derah ni dalam keadaan untuk nak mengajar tak apa. Baca derah tak apa. Sebab Nabi SAW pernah baca derah dalam sembahyang asar, sembahyang zuhur, dia baca derah. Tapi tak ada seorang pun ulama setakat yang kita tahu dalam dunia ni, ulama hak muktabar daripada dulu pakla ni. Kalau ada tu tak betul lah. Yang kata memang sunnah sembahyangnya Nabi sembahyang zuhur ke asar ke baca derah, tak ada. Sebab apa? Sebab ilmu yang masing-masing kita terima ni kan betul molek. Siapa molek? Dengan bertapih molek. Orang ngaji yang menyampaikannya itu. Bukan orang tak mengaji pakai buka kita. Ni ada ni. Ada ni. Dia faham molek. Hak tu bukan sama. Nabi SAW baca tu nak suruh orang tahu gapo dia yang dia baca tu, gapo dia. Dengan maksud tu semua faham gitu. Tak ada pula kata dah cara-cara dia buat gitu kita boleh buat lah. Tak ada. Semata-mata kan tu. Dah semua kita tahu dah kan. Masa tu tak tahu lagi, takut sembahyang asar ni tidak baca Fatihah kau pula. Mana tahu? Tidak baca surah, baca golai. Mana tahu? Jadi perlu sekarang ni agama ni sudah jelas dah. Tahu belaka dah. Kalau ketika berdiri tu baca gam, tahu belaka dah. Tak perlu nak ajar dah, tak perlu. Tahu belaka. Jadi tak ada dah. Sebab maksud Nabi SAW buat gitu tu sementara saja. Untuk tu saja. Bila maksud tu sudah tercapai, sudah tahu, tak ada dah. Semua faham gitu. Tapi kalau sekarang ni pun dengan maksud nak ajar, nak uji tahu, jika perlu ada ketikanya, boleh bukan tak boleh langsung, boleh. Tapi kira-kiranya sudah maklum. Bila maklum tak perlulah. Dan dia tidak duduk pada mana-mana rakaat, sehingga dia duduk pada rakaat yang ke-8 dan dia tidak beri salam. Tengok tadi kan riwayat tadi kan beri salam. Beza pula dengan riwayat ni. Dari riwayat sebelum tu, hak baru ni, riwayat pada rakaat yang ke-8 tu duduk, memang duduk tapi tak ada beri salam. Riwayat malam ni hak ni pula lagu tu juga. Maknanya hak celah tadi tu, hak tu tak betul. Lepas tu apa yang mari juga dah tak betul. Dah tak betul pak mari buat ke dia. Dia nak ayak lah. Dia nak ayak. Sebab itulah kalau dalam dia kitab ni banyak macam. Hak ni kitab ni dia ada belaka. Tidak kata ambil satai buat mari dak. Dia mari wonyo sebutir. Pandai-pandai demo lah. Orang tidak makan sabuk tu. Pandai-pandai demo kira. Gitu. Lepas tu nak koyak lah ke mana? Kira lah. Tak boleh nak koyak tak tu kalu ni. Kalau baca kitab-kitab lagu ni, dia kena orang pandai. Ada kitab-kitab memang hak dia pilih dah. Misalnya Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, dia pilih dah. Setara hak pilih tu ada lagi. Hak tu kata gini, hak tu kata gini, ada lagi. Hak tu pilih dah. Dia tahu dah ni riwayat ni dalam kitab ni. Dalam Mishkat misalnya. Setara tu pun ada bahan lagi. Kalau kitab ni tak boleh. Dia kena baca molek. Tujuannya dia nak ayat ada best. Lepas tu mana ayat hadis ni banyak perekat lah. Ada hak sanad dia sahih tapi isi dia tidak sahih. Jangan kata dalam Abu Daud ni sahih belaka, semua boleh pakai belaka. Tak boleh lagu tu. Jangan lagu tu, tak betul. Misalnya hak tadi, siapa dia pakai lagu tu? Tak ada siapa dia pakai. Tapi Imam Abu Daud mari semacam dia nak ayat apa dia? Dia nak ayatnya hadis hak sampai kepada kita ni banyak. Ada hak salah. Hak salah kita boleh tahu lagu mana. Ulama kita duk kerja siang malam. Tu tanda mukjizat Nabi ni. Terpelihara, dia jaga. Tuhan akan melahirkan orang-orang lagu tu. Tidak supaya kitab lain, tidak supaya ucapan lain, dia jaga. Itu faedahnya. Lepas tu nak ayat manusia dia kalau lagu mana hebat dia setara mana, dia ada salah silap dia. Dia ada. Jangan kita taksub. Jangan. Ni tak mungkin salah. Jangan lagu tu. Hak tak mungkin salah Nabi je.
hak lain salah, dia mungkin ada salah. Lepas tu kesalahan lagu tu dimaafkan, tidaklah mencacatkan. Tak boleh dah buat tadi salah hak tu, kita tak boleh dah panggil dia hafiz. Tidak lagu tu. Kalau lagu tu tak ada dalam dunia ni hafiz, apa Quran pun tak ada. Sebab ada ketika dia salah, ada ketika dia salah. Takkan sama-sama sepanjang hayat dia ni tak aja salah. Tak ada lagu tu. Quran pun tak ada. Kalau lagu tu hafiz Quran pun tak ada. Usah kau hafiz hadis. Dia nak ayatnya ini tidak mencacatkan seseorang tu. Sifat manusia dia ada. Tapi kita boleh tahu, kita boleh kesal ni salah. Berdasarkan apa? Kita tengok hak lain. Banyak lagi. Nak ayatnya agama yang sampai kepada kita ni bukan hak salah sesuatu dah. Banyak riwayat ni, ramai orang yang meriwayatkan. Kalau salah kita boleh tahu siapa yang salah, di mana salah, kenapa salah. Kita tengok orang lain lagi, ramai lagi. Gitu. Dan ini menunjukkan agama ni terpelihara. Benda-benda tu perlu. Dalam proses ni ulama ni dia nak menyaring, nak menapis, nak begitu begini. Ada hak terak, ada hak rebah, ada tersungkur, ada terletak, macam-macam. Macam-macam. Kita hak ramai-ramai ni ambil hak dia sudah puisi. Dia tu susah tu. Tapi buat kerja semacam. Sebab apa? Perlu benda tu. Itu bendanya. Barulah kita nampak usaha dia tidak sia-siakan. Usaha dia tu dihargai. Dia salah tak apa. Sebab dia berijtihad, mujtahid dalam bab tu. Salah tak apa, jangan sengaja. Jangan sengaja tak boleh, dosa. Kalau tidak sengaja tak apa, tidak menghilangkan nama dia tu, gelaran dia sebagai hafiz ke gapo. Tidak boleh kita kata dia ni tidak dhabit kerana dua kesalahan dia. Tidak. Maknanya waras. Ulama-ulama kita dalam menilai hadis, menerima seseorang tu dia waras. Tidak kata terlalu ideal sangat. Nak cari hak ideal tu mana? Tak ada. Lagu tu tak boleh terima belaka. Sebab muka orang dia ada lah sifat kurang dia. Itu benda. Itu faedah dia. Dia tidak boleh salam pada rakaat yang ke-8 tu. Dan dia baca pula. Baca tu mana? Ketika berdiri itulah, bangun pula lah. Yaqra'u ni baca Quran lah. Kemudian duduk, dia berdoa. Sebab tadi juga doa. Minta dengan Allah SWT pada rakaat yang ke-9. Dan menyatakan kesukaannya, kegemarannya, suka kepada Allah SWT. Ibadat yang dia beri gapo tu suka. Menyatakan itulah. Dan dia beri salam sekali. Beri salam pada rakaat yang ke-9. Beri salam taslimatan wahidatan. Satu salam. Ini jelas dah lah. Tadi taslimatan saja. Taslimatan wahidatan. Satu kali salam. Derahlah. Dia beri salam tu hampir-hampir menyedarkan ahli rumah. Sabit derah. Lepas tu dia Yaqra'u ni lepas pada habis salam tadi, habis dia pun baca pula. Baca tu semayang pula lah maksudnya. Baca tu maksudnya semayang pula. Dalam keadaan duduk baca apa dia? Ummil kitab. Baca Fatihah. Lepas tu rokok. Dalam keadaan duduk juga. Rokok tu pun dalam keadaan duduk. Lepas tu dia baca pula. Mana bangun pula rakaat yang kedua. Dia rokok dan sujud dalam keadaan duduk juga. Gitu. Lepas tu dia doa lah. Apa yang dikehendaki Allah, dia berdoa. Lepas tu beri salam. 2 rakaat beri salam. Wa yansarif, dan dia pun tinggal tempat tu. Begitulah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dia tu berisi tubuh dia. Dia pun kurang daripada 9, dia kurang 2. Jadi 6. Faja'alaha ila 6 wa 7 dan 7. 6 dan 7. Mana 7 tu jadi witir lah. Daripada 9 jadi 7. Mana hak asah tu 8. Tambah witir tu jadi 9 asalnya. Lepas tu dia kurang, hak asah tu jadi 6, tambah jadi 7. Gitu, tambah hak witir tu lah. Dan 2 rakaat dalam keadaan duduk. Mana bila dia tua dia tak cekak, dia semaya lagu tu lah dalam keadaan duduk. Maknanya semaya sunat ni boleh dalam keadaan duduk. Dan selepas witir tu boleh juga nak buat semaya sunat.
Hak lain boleh macam sini. Jadi hak kata baru ni lah, hak kata suruh sembahyang witir hak akhir sekali, hak tu yang lebih baik, bukan tak boleh langsung. Buktinya Nabi SAW sendiri buat ni. Sekurang-kurangnya menunjukkan boleh lah ayat kepada orang kemudian ni boleh. Tidak kata bila sembahyang witir tak boleh dah, sembahyang sunat lain. Tidak gitu. Sampai ke subuh boleh lagi. Buktinya hak ni. Dan sembahyang sunat tu boleh sampai duduk. Dalam riwayat asal lagi hak kemudian tu, bila dia nak rokok dia sembahyang sampai duduk. Bila dia nak rokok dia bangun dulu. Bangun tu baca lagi, lepas tu baru rokok sambil berdiri. Boleh juga lagu tu. Lepas tu sujud pun dalam keadaan daripada berdiri lah. Lepas tu bila rakaat yang pertama selesai, nak rakaat yang kedua dia duduk pula lah. Duduk. Bila nak rokok, dia bangun. Barulah daripada berdiri tu dia rokok. Ada juga cara lagu tu. Boleh juga. Boleh juga. Yang pentingnya kita buat. Yang pentingnya kita buat. Ya, kita buat tak apa faedahnya. Ini bukannya wajib, bukannya fardu, tapi sunat. Sunat pun seperti kita bincang dah sebelum pada ni kan. Kalaulah tahu bahawa selain daripada makanan hak asas tu perlu vitamin, perlu zat waktu, perlu zat ni. Ya, kalau makanan hak zahir ni kita boleh fikir lagu tu, apa hak ni tak boleh. Lagu tu lah. Lagu tu lah juga. Hak asas tu asas. Untuk jaga kesihatan lagi, untuk mengekalkan kesihatan lagi, macam-macam lagi faedahnya, tujuannya. Itulah. Kita makan hak lain-lain selain daripada hak asas. Begitulah juga dengan sembahyang. Hak asas tu hak 5 waktu. Hak ni semua untuk menyempurnakan lagi ibadat kita, ruhani kita. Mana sampai Nabi SAW wafat begitulah. Lepas tu salah gitu seperti juga dengan isnadnya, dia kata dia sembahyang isyak, lepas tu balik pergi ke tilam dia. Dia tak rayak sembahyang 4 rakaat dulu tu, tak ada semua. Jadi setengah orang dia kata hadis Aisyah ni kadang gini bercanggah. Tidak bercanggah. Mungkin anak malam ni. Banyak malam. Ada ketikanya dia balik dia sembahyang 4 rakaat dulu. Ada ketikanya dia tidur selalu. Nak ayat boleh berlaku. Boleh berlaku. Dalam riwayat ni dia kata dia sembahyang 8 rakaat disamakan pada rakaat-rakaat itu dalam rokok dan suruh baca, rokok dan sujud. Mana kira-kira lebih kurang sama. Jadi lebih kurang sama ni nak kira rakaat tu kau nak kira rokok dengan berdiri dengan sujud tu kau hak mana? Hak sama. Apa maksud sama? Maksud sama tu rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat dengan yang pertama sama kau? Dari segi bacaan dia yang ni sama panjang, dari segi rokok dia sama lama, dari segi sujud dia sama lama. Gitu kau? Atau maksudnya diri tu kita kata 5 minit, rokok pun 5 minit, sujud pun 5 minit, gitu. Atau lagu mana? Jadi zahirnya gitulah. Mana sama tu lebih kurang sama. Maknanya dari segi, maknanya kalau rakaat yang pertama dirinya 5 minit, rokoknya tidak semesti 5 minit, sebentar lagi. Rokok misalnya kita kata seminit, rakaat yang kedua lagu tu juga, lagu tu juga. Bukan makna rokok dengan diri tu sama panjang, sama lama, tak. Rakaat, tiap-tiap rakaat tu kalau nak kira dari segi tu sama. Berdiri dia, rokok dia, sujud dia tu sama dengan rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua, lebih kurang sama. Gitu maksudnya. Yang pertama. Yang keduanya maksud sama tu, tiap-tiap rakaat tu diri dia sama dengan rokok dia, sama dengan sujud dia. Yang ni kalau berdiri dia 5 minit, rokok dia 5 minit, sujud dia 5 minit juga, gitu maksudnya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, yusawwi bainahunna tu, makna sesuai dengan keadaan. Rokok tidak lama gitu, sembahyang mana-mana pun, kecuali kalau hak dalam sembahyang gerhana tu. Kalau sembahyang hak biasa-biasa ni, kira rokok tu tidaklah lama. Sujud pun begitu juga. Hak lebih lamanya mana? Berdiri tu hak lebih lama. Yusawwi bainahunna dengan makna seimbang sembahyangnya. Sebab kita sembahyang biasa, kalau sembahyang biasa, baca kita kata Fatihah,
duha misalnya kita kata rokok tu 3 kali, tasbih tu 3 kali, sujud pun 3 kali. Itulah hak biasa. Lagu tu. Maknanya kalau kadar hak sepanjang tadi 3 kali jelah. Tasbih tu dalam rokok, dalam sujud tu. Tapi kalau dia baca lebih panjang, rokok dia tu pun lebih panjang lagi. Tidak kata 3 kali lah apa ni tasbih dia. Boleh jadi 7 kali ke 9 kali ke apa-apalah. Gitu. Ya pada dengan qiyam dia. Sedang molek dengan qiyam dia. Tapi nak kata sama lama, sama 5 minit, sama 10 minit, bukan lagu tu. Sedang molek dengan dia. Gitu. Kalau kita maya baca pendek dalam rokok dan sujud tu pun tasbih tu pun pendek juga. Tidak kata baca pendek qul huwallah saja. Dah. Rokok tu bukan main lama. 5 minit. Pula lebih daripada hak qiyam. Tu tidak seimbang orang panggil. Hak seimbangnya tidak lagu tu. Padan dengan qiyam tu selama mana? Rokok tu pun tidaklah sama panjang, tapi sedang molek dengan hak tu, dengan qiyam. Kalau qiyam tu lebih lama, rokok pun lama sikit. Kalau qiyam tu lama benar, rokok pun lama lagi. Tapi tidaklah sama masa dia tu dengan qiyam, tidak. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga tu molek. Tu molek. Dia tidak sujud pada mana-mana daripada rakaat tu kecuali tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Kerana pada rakaat yang ke-8 tu dia duduk, lepas tu dia bangun pula. Tengok banyak riwayat ni kan. Sebut rakaat yang ke-8 tu bukan beri salam sepuh tadi, hak salah tadi. Dia bangun. Lepas pada tu dia tidak beri salam pada rakaat yang ke-8. Dia sembahyang lagi 1 rakaat untuk mewitirkan sembahyangnya dengan 1 rakaat. Kemudian dia beri salam, 1 salam. Jelas. Mana hak banyak-banyak riwayat ni lagu tu berlaku. Mana sembahyang sunat ni tengah malam ni dia boleh 2 rakaat. 2 rakaat beri salam. 2 rakaat beri salam. Hak tu paling baik. Paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu tu lah. Ada juga 2 rakaat duduk tapi tidak beri salam. Bangun pula sepas sembahyang zuhur tu lah. Sepas sembahyang zuhur, sepas sembahyang asar. Mana 4 rakaat 1 salam. Ada juga lagu tu. Ada juga 6 rakaat. Ada juga. Ada juga macam-macam yang disebut sini. Ada juga 8 rakaat tak ada duduk serabut kecuali pada rakaat yang ke-8. Boleh lagu tu. Rakaat yang ke-9 boleh. Mana duduk sekali dalam sembahyang. Duduk sepuluh tahiyat tu lah. Duduk sekali. Gitu. Boleh berlaku. Sembahyang sunat tengah malam ni bebas. Banyak keluasan. Sebab apa? Dia kira satunya benda ni tidak benda wajib, tidak benda fardu. Yang keduanya, keadaan orang nak sembahyang tu biasanya dia akan penat begitu gini. Jadi diberi kemudahan lah kepada dia. Tidak seperti sembahyang hak biasa, hak fardu ni. Diberi kemudahan. Pasal apa? Itu sebagai galakkan lah supaya orang buat. Lepas tu riwayat daripada Aisyah lagi, ditanya tentang sembahyang Rasulullah. Dia kata Rasulullah bersembahyang Isyak, lepas tu dia balik ke rumah isteri dia, bersembahyang 4 rakaat. Lepas tu pergi ke tilam dia. Lepas tu dia kemukakan hadis dengan panjang lebar seperti tadi juga. Cuma dia tak ada sebut dalam sanad ni, dalam riwayat ni tak ada sebut. Dia menyamakan di antara rakaat-rakaat tadi dalam bacaan, dalam rukuk dan sujud, tak ada sebut. Dan tak ada juga sebut beri salam tu sehingga menyedarkan kami, tak ada sebut. Hak lain-lain tu serupalah dengan hak tadi. Tapi dari segi tu tak ada sebut. Lepas tu Imam Abu Dawud buat mari pula. Dia buat mari pula riwayat Hammad ini. Dia kata riwayat daripada Aisyah juga hadis ini. Walaysa fi tamami hadithihim. Tetapi riwayat Hammad ini tidak sama dengan hadis mereka. Tidaklah sesempurna hadis orang-orang ataupun perawi-perawi yang telah tersebut sebelum ini. Semuanya ambil daripada Bahz bin Hakim belaka. Dia royak. Jadi dia nak bagi tahunya riwayat ni tidak sama. Orang ni riwayat ringkas, orang ni riwayat lebih detail, orang ni riwayat detail lagi. Tidak sama. Imam Abu Daud tahu belaka, dia tahu belaka. Dia royak. Dia royak pada kita gitu. Apa makna? Maknanya ada riwayat ini diriwayatkan secara mukhtasar, secara ringkas,
Ada riwayat secara panjang. Boleh kau tak boleh? Boleh. Lagu tu boleh. Sebab ayat Quran lah kita ambil, innallaha sami'un basir. Tu. Ambil tu. Kita tak baca habis. Sebab awak berkenaannya tu. Boleh. Tak salah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ambil tu. Kita tak baca habis satu ayat. Boleh kau tak boleh? Boleh. Tak apa. Sebab siapa maksud dia? Hak tak bolehnya ala kulli syai'in qadir. Gapo dia ala kulli syai'in qadir? Nah. Tergantung makna tu tak boleh lagu tu. Tapi kalau faham asal maksud daripada tu tak apa. Gitu. Walaysa fi tamami hadithihim. Jadi riwayat dia tu tidaklah sesempurna riwayat orang-orang yang tersebut sebelum pada ni. Sebab tu dia mari di belakang. Cumanya bapa mari untuk nak bagi ilmu kepada kita tu. Kemudian riwayat daripada Aisyah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam 13 rakaat. Dia buat witir 9 rakaat atau lebih kurang begitulah kata Aisyah. Mana bila dia tak pasti, dia kata au kama qalat, atau lebih kurang begitulah kata Aisyah. Kalau Nabi pun lagu tu juga au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ni tidak molek. Kalau kita tidak yakin benar lafaz dia tu, kita kata gitu dengan pasti. Nak menunjukkan kita ni ingat molek. Tak ada kelebihan. Kalau kita ingat betul tak apa. Kalau tidak betul, sehingga orang ni faham, orang ni beriktikad bahawa begitulah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah kita. Salah kita. Cuai tu. Dia kena kata atau begitulah lebih kurangnya. Dia kata begitulah. Usah kata Nabi ni, Aisyah ni kata dia tidak pasti. Lebih kurang begitulah. Dia kata. Dan dia bersembahyang 2 rakaat sambil duduk. Dan 2 rakaat fajar di antara azan dan iqamah. Maknanya hak sembahyang sambil duduk tu bukan 2 rakaat fajar. Sunat subuh dah. Sunat subuh lain. Sunat subuh tu suku. Hak dia sembahyang sambil duduk tu lepas pada hak witir tu. Jadi hak ni semua ke dia buat lagu ni? Tidak semua. Lepas tu banyak lah. Banyak ni hak tula je. Banyak. Cuma sanad tu je lainnya. Hak tula je. Kita kena pakai hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ij'alu akhir salatikum bil lail witran. Letaklah witir tu sebagai sembahyang kamu yang terakhir pada waktu malam. Hak tu hak paling afdal. Hak kebanyakannya Nabi buat gitu. Hak ni ada ketika dia nak ayat boleh tu je. Riwayat daripada Aisyah lagi, tengok semua Aisyah lah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir 9 rakaat. Lepas tu dia berwitir 7 rakaat. Dan dia sembahyang 2 rakaat sambil duduk selepas witir itu. Dia baca dalam 2 rakaat tu dia baca Quran juga, tidak baca hak lain. Baca Quran juga. Bila dia nak rokok, dia berdiri. Dia bangun. Lepas tu baru dia rokok dan sujud. Abu Daud kata, 2 hadis ini Khalid bin Abdullah Al-Wasiti meriwayatkannya mithlahu, serupa betul-betul dengan hak tadi. Yang ni lafaz dia, tengok mithlahu. Dia tidak kata nahwahu. Dia kata mithlahu. Maknanya riwayat Khalid ini serupa dengan riwayat sebelum pada ni. Qala fihi, dia kata dalam riwayat tu qala Alqamah bin Ibn Waqqas. Hak ni dalam hak tadi tak ada belaka ni. Dalam hak ni ada tambahan ni. Tapi hak lain serupa. Dari segi tambahan ini, hak ni saja, riwayat Khalid ni saja ada. Dia tu tengok cermat dia. Hak tadi serupa dah. Riwayat Khalid bin Abdullah Al-Wasiti ni pun serupa hak tadi. Tapi hak tadi tak ada tambahan ini. Hak tak serupa je riwayat Khalid dengan hak tadi, dia ada tambahan ini. Lagu mana? Alqamah bin Waqqas perawi tadi, dia kata, ya ummatah, wahai ibuku. Jadi sahabat ni, apa ni, orang kemudian lah, tabi'in, dia basa kepada Aisyah dan isteri-isteri Nabi itu, mak, ibu, wahai ibuku. Sebab apa? Dia ikut Quran. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dia pegang tu. Allah Subhanahu wa taala kata isteri-isterinya adalah ibu-ibu kepada mereka. Mak kita. Itu mak kita. Dia kata, wahai ibuku, bagaimanakah
Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat tu, yakni 2 rakaat hak selepas witir tu, dia tanya hak tu. Hak selepas witir tu dia sembahyang lagu mana? 2 rakaat tu. Itulah Aisyah cerita. Dia sembahyang 2 rakaat tu, dia baca juga serupa dengan hak lain-lain. Tapi bila dia nak rokok, dia bangun dulu. Gitu dia cerita. Hak lain tu serupa lah. Tapi dia ada sebut ni, wahai ibuku, bagaimanakah Nabi SAW bersembahyang hak 2 rakaat sambil duduk tu lagu mana? Gitu. Fadzakara ma'nahu, dia pun sebutlah makna tadi. Lepas tu riwayat seterusnya, kita kena berhenti sekat tu lah. Wallahu a'lam.